Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Dan hari ni Abang nak cerita tentang satu benda yang misteri, iaitu ilmu Jawa, ilmu tanah Jawa, namanya ilmu rawa rontek, yang mana kebanyakan pengamalnya percaya kalau kalau diorang amalkan ilmu ni, diorang akan hidup abadi. Macam misteri Nusantara lah sikit. Jadi kalau korang nak tahu cerita dari mula sampai habis, tonton video Abang dan jangan skip. Ilmu rawa rontek ataupun lebih dikenali dengan ilmu ajian Pancasona. Ilmu ni ilmu Jawa kuno tau, dan diorang percaya kalau diorang amalkan ilmu ni, diorang akan hidup selama-lamanya dan abadi. Diorang percaya ilmu ni diamalkan oleh banyak pendekar-pendekar handal daripada tanah Jawa. Antara tokoh yang paling terkenal yang dikatakan mengamalkan ilmu rawa rontek ni adalah Si Pitung Bating Betawi. Korang mesti tak tahu kan Si Pitung tu siapa sebenarnya. Si Pitung tu adalah salah satu tokoh dekat Indonesia, yang mana Si Pitung ni berjaya melawan penjajah dalam merebut kemerdekaan negara Indonesia. Kalau korang nak tahu cerita tentang Si Pitung ni, Abang pernah tengok cerita ni masa kecil-kecil, tapi ada dekat YouTube lah, dia punya cerita dia punya link dia, korang boleh tengok. Dan Si Pitung ni dikatakan mengamalkan ilmu rawa rontek ni, yang dia ni adalah sangat kebal. Letaklah macam mana, peluru macam mana pun dia takkan mati. Korang nak tahu betapa ngerinya ilmu rawa rontek ni? Diorang percaya, bukan percayalah, ada banyak kisah lepas dipenggal kepala tu cantum balik. Walaupun kepala tu dah jatuh ke tanah tergolek-golek, kepala tu boleh cantum balik. Ini menunjukkan pengamal ilmu rawa rontek ni memang tak akan mati sampai kiamat. Dan yang paling ngeri sekali, ilmu rawa rontek ni diorang percaya adalah perjanjian dengan setan sebenarnya. Jadi si pengamal ni perlu menjalankan perjanjian khusus dengan setan, di mana setan tu akan memelihara nyawa diorang dan memelihara badan diorang daripada tercedera. Tapi yang paling menakutkan ialah ilmu ni minta balasan. Setan dah bagi, dah menjaga tubuh tu, dan sebagai balasan si pengamal ilmu perlu berikan sesuatu. Ilmu rawa rontek ni dikenali juga sebagai ilmu penyembuhan luar biasa. Sebab itu, walaupun badan kena luka, kena tetak, kepala kena penggal, dia boleh hidup balik, dia boleh berjalan macam biasa. Sebab dia ada ilmu penyembuhan luar biasa. Dia macam cerita Naruto jugalah. Jadi Naruto tu sebenarnya ambil daripada ilmu rawa rontek apa. Ada beberapa peristiwa depan mata berlaku, iaitu orang tu dikelar-kelar, dan selepas dikelar, lukanya bercantum balik. Jadi tahulah yang si pengelar tu bahawa orang yang dikelar tu mengamalkan ilmu rawa rontek, iaitu ilmu penyembuhan luar biasa. Korang nak tahu macam mana ilmu rawa rontek ni nak didapatkan? Orang tu nak belajar tentang ilmu rawa rontek, pertama dia kena hafal beberapa mentera. Yang mentera tu bukan pendek-pendek tau. Dikatakan mentera tu sangat panjang dan perlu dibaca beribu-ribu kali setiap hari selama beberapa bulan. Pada masa yang sama, sewaktu menghafal mentera-mentera ni, orang tu kena berpuasa selama 7 bulan dan hanya berbuka dengan sedikit makanan. Dan teruknya lagi, dia kena sambung puasa 40 hari. Di mana 40 hari tu adalah puasa pemutihan. Abang tak tahu kalau puasa 7 bulan tu dah bukanya sikit makanan, kalau puasa 40 hari tu buka apa? Buka angin kot. Memang tak payahlah rawa rontek ke apa rontek, memang tak payahlah, menyusahkan je nak belajar. Tapi ada yang belajar, sebabnya diorang nak ilmu penyembuhan, di mana dengan ilmu penyembuhan tu diorang dikatakan boleh hidup abadi. Macam kelar ke apa, potong terpotong memang hidup balik. Sebab itu tak boleh mati. Perjanjian dengan setan. Ilmu rawa rontek ni dikuasai melalui bukan keturunan, tapi disampaikan daripada satu generasi ke satu generasi. Contohnya lah, ada seorang pakcik tu namanya Pakcik Ali. Dia memiliki ilmu rawa rontek dan dia ni hidup beratus-ratus tahun. Tapi kalau dia dah rasa bosan dengan hidup, sebab bila dia hidup dia tengok orang kesayangan dia mati, bini dia mati, anak dia mati, tapi dia masih lagi hidup, dia masih lagi muda. Sebab dia tak boleh cedera, dia akan rasa segar bugar. Tapi dia tengok orang sekeliling dia akan mati. Ini menyebabkan dia tu rasa macam bosan untuk hidup lah. Jadi bila dia bosan untuk hidup, dia perlu mencari pengganti untuk menyerahkan ilmu rawa rontek ni. Jadi selepas ada orang yang sanggup nak ambil ilmu ni,
dan melalui beberapa upacara yang abang ceritakan tadi, macam puasa, baca mentera beribu-ribu kali, siang malam, pagi petang baca mentera, dan bila orang tu sanggup dan orang tu buat, ilmu tu akan dapat dipindahkan. Selepas ilmu tu dipindahkan, Pak Ali tu contoh lah, Pak Ali akan mati akhirnya. Sebenarnya ilmu rawa rontik ni akan ada kaitan tau dengan jenglot. Ni abang ceritakan. Kalau seseorang tu mengamalkan ilmu rawa rontek, dia akan kebal kan. Jadi kebanyakan orang-orang yang kebal ni, dia akan diuji dengan bermacam-macam ilmu oleh orang lain. Orang lain yang ada ilmu pun nak cabarlah, nak menguji kekuatan pengamal-pengamal ilmu rawa rontek ni. Jadi setiap kali pengamal ilmu rawa rontek ni tercedera ataupun luka ataupun mati, dia akan dihidupkan semula, ataupun kalau luka, dia akan, luka tu akan cantum. Dan setiap kali luka tu bercantum ataupun dia hidup semula selepas dimatikan, badannya akan menyusut sedikit demi sedikit. Dan kalau dia tak pas ataupun tak bagi ilmu tu, tak turunkan ilmu tu kepada orang lain, dan dia akan terus kekal abadi, tapi bentuk tubuhnya akan semakin mengecil dan mengecil, dan setiap kali luka dia akan mengecil, dan setiap kali mati dia akan mengecil, dan akhirnya dia akan berubah menjadi jenglot. Tapi ada satu cara macam mana nak kalahkan pengguna ilmu rawa rontek ni, iaitu, kalau korang nak tahu, ilmu rawa rontek ni dia dapat kuasanya daripada tanah tau. Cara untuk mengalahkan dia adalah putuskan hubungannya daripada tanah, angkat kakinya, jangan bagi dia orang ni sentuh tanah. Jadi orang-orang zaman dulu akan menggantung pengamal-pengamal ilmu rawa rontek ni supaya jangan melekat pada tanah, dan bila diorang tak lekat pada tanah, diorang tak dapat sumber kuasa tu daripada tanah, dan bila tak dapat sumber kuasa tu daripada tanah, lama kelamaan diorang ni akan mati. Itulah cara untuk mengalahkan pengamal-pengamal ilmu rawa rontek. Jadi itu adalah cerita tentang ilmu rawa rontek, iaitu ilmu kekal abadi ataupun mendapatkan kesembuhan yang segera yang diamalkan oleh orang-orang Jawa pada zaman dahulu. Dan diorang percaya kebanyakan daripada pendekar-pendekar pada zaman dulu, terutamanya pendekar-pendekar yang melawan penjajahan Belanda di Indonesia pada waktu dulu, mengamalkan ilmu rawa rontek. Tapi ilmu rawa rontek ni bukanlah ilmu daripada Al-Quran ke daripada agama ke, tak. Ilmu rawa rontek ni memang diorang semua percaya adalah perjanjian dengan setan, dan diorang akan kekal abadi. Walaupun kekal abadi, kalau diorang tak paskan ilmu tu pada orang lain, diorang akan bertukar jadi jenglot. Walaupun diorang kekal abadi, sihat, tak cedera kan. Jadi itulah sebahagian cerita tentang misteri ilmu rawa rontek. Jadi abang harap cerita kali ini dapat memberikan sedikit maklumat tambahan, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.